Baik, seterusnya kita ke Sarawak bersama Bu Mawin. Antara tumpuan dari Bumi Kenyalang adalah projek jejambat Jalan Medan Raya dan Jalan Tun Hussein On Bintulu. Silakan Bu Ma. Ya, terima kasih Tun Julia. Kestabilan dan kesinambungan kepimpinan yang berwibawa serta mempunyai sejarah pentadbiran yang cemerlang perlu diberi perhatian oleh masyarakat dalam menentukan hala tuju negara dan negeri. Menteri Kanan Kejeraya Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah tapak pembinaan projek jejambat Jalan Medan Raya dan Jalan Tun Hussein On Bintulu pagi tadi. Ini saya mengharapkan sama juga untuk rakyat Sarawak supaya melihat balik kepada sejarah dan juga fakta. Dan kita dapat melihat bahawa di Sarawak, GPS di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita dah memberi komitmen. Begitu banyak perancangan dari segi pembangunan, bukan saja jalan, tapi program-program yang untuk membantu rakyat dan meningkatkan ekonomi negeri ini sedang rancak berjalan. Kos kontrak projek jejambat Medan Jaya Jalan Tun Hussein On itu bernilai RM137.7 juta melalui peruntukan kerajaan pusat. Menurut Datuk Seri Fadilah, projek tersebut telah diluluskan pada tahun 2015 dan sepatutnya telah dilaksanakan mula pada tahun 2019. Namun, ekoran pertukaran kerajaan persekutuan pada tahun 2018 mengakibatkan projek tersebut tertangguh dan tidak dapat dilaksanakan mengikut yang dirancang. Bila kita rancang 2019, sepatutnya 2019 dulu kita dah tender dah. Dah boleh mula dilaksanakan. Tapi bila perubahan kerajaan, maka kelewatan ini berlaku. Dan sebab itu hanya tahun ini dapat dilaksanakan pembinaannya. Sebab itu yang saya katakan tadi amat penting untuk kita pastikan kesinambungan perancangan kita dalam membangunkan infra kepada rakyat ini dapat kita beri tumpuan. Projek pembinaan jejambat itu melibatkan jalan 4 lorong 2 hala dari Jalan Sultan Iskandar ke Jalan Tun Hussein On, termasuk kerja naik taraf Jalan Sultan Iskandar, Jalan Tun Hussein On, Jalan Kidurong dan Jalan Johari Sunam serta menaik taraf persimpangan berlampu isyarat Medan Jaya dan Taman Tinggi. Projek ini bertujuan mengurangkan kesesakan trafik terutama pada waktu puncak ekoran pembangunan pesat di Bandar Bintulu. Kerja-kerja pembinaan akan bermula secara rasmi pada 3 Disember dan akan mengambil masa selama 36 bulan untuk disiapkan, iaitu jangkaan tarikh siap pada 2 Disember 2024. Pembukaan Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak Singapura atau status yang akan ditubuhkan di Pontianak, Kalimantan, Indonesia dan Brunei bakal membuka peluang pekerjaan kepada golongan belia di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng memberi jaminan penubuhan status yang tertangguh disebabkan COVID-19 itu dijangka diteruskan semula apabila keadaan semakin pulih kelak. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, penubuhan itu mendapat sambutan amat baik sekaligus memberi keyakinan bahawa status berpotensi menembusi pasaran global dan merancakkan ekonomi Sarawak. Tambahnya lagi, kerajaan negeri akan membuka akses lebih banyak kepada usahawan negeri ini untuk berkecimpung dalam peluang perpindahan ibu negara Indonesia ke Kepulauan Borneo yang dijangka mulai suku pertama tahun 2024. Beliau berkata demikian semasa program Jelajah Belia Sarawak @1 2021 pada sesi sembang belia #belia apa kata kita di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Terdahulu dalam ucapan perasmian program tersebut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata, semangat sukarelawan yang tinggi dalam jati diri belia amat mempengaruhi pembangunan dalam sesebuah negara. Justru beliau mahu belia di negeri ini menerapkan semangat sedia membantu masyarakat dengan melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Dalam jadual padat menjelang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng meluangkan masa melawat mangsa yang terlibat dalam kebakaran di kampung nombor 6 Kuching. Lawatan singkat itu bagi memberi bantuan kilat kepada keluarga Sahari Abu Kasim yang kehilangan tempat berteduh semalam selepas kediaman 2 tingkatnya musnah. Jelas Tan Sri Abang Johari pihaknya akan menilai kemusnahan rumah terbabit dan akan membina rumah baharu di atas tapak yang sama. Berhubung dengan pihak keluarga, dengan kontraktornya untuk kita bangun semula.
Ditemui pemberita, beliau berduka cita ke atas kemusnahan harta yang menimpa penduduk di kawasannya itu. Semalam, rumah kayu konkrit 2 tingkat musnah dalam kebakaran yang berlaku kira-kira pukul 11 pagi. Kebakaran terbabit mengakibatkan seramai 21 orang dari 3 keluarga hilang tempat tinggal. Pengambilan tanah bagi tujuan pembangunan tidak dilakukan secara sebarangan, sebaliknya mengikut saluran yang betul. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pemilik sahih juga dibayar pampasan sewajarnya mengikut kadar semasa. Menurut Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, jika tanah terpaksa diambil bagi membangunkan projek rakyat, tanah berkenaan adalah diambil mengikut peruntukan dalam Bab 81 Kanun Tanah Negeri atau Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. Tambahnya, pembayaran pampasan juga tidak hanya melibatkan tanah, malah merangkumi tanaman dan struktur bangunan yang terdapat di tanah terlibat. Bayaran pampasan juga tegasnya melibatkan tanah yang mempunyai surat hak milik atau tanah yang tiada mempunyai surat hak milik, namun penuntut mempunyai bukti sahih tanah adat berkenaan. Dato' Amar Awang Tengah berucap pada majlis penyerahan cek pampasan tanah bagi projek naik taraf Jalan Kampung Tanjung Poting, Tanjung Senibong, Tanjung Bowang dan cadangan jalan di Kampung Upper Bypass Road melibatkan Jambatan Beli di Sungai Adis di Bau. Lebih 9.7 juta ringgit pampasan diagihkan kepada 192 penerima yang terjejas akibat projek berkenaan pada majlis tersebut. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah menyeru penduduk di Bau untuk terus bersama Gabungan Parti Sarawak bagi memastikan kestabilan politik dikekalkan dan pembangunan sosio-ekonomi negeri berjalan lancar. Ketua Kampung dan Tuai Rumah di daerah Sebauh dan kawasan Kemenar diseru supaya proaktif dan saling berkongsi ilmu ke arah meningkatkan pembangunan masyarakat dan kawasan masing-masing. Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Anak Utom menjelaskan ini kerana Ketua Kampung dan Tuai Rumah merupakan platform kepada komuniti untuk merujuk dan berkongsi pendapat bagi mencapai taraf hidup yang lebih baik. Anak kepapas ke penemu, anak lukit penemu. Mujib kita nak beri orang duit nak cukup beri orang main. Dan penemu nak nemu habis. Main okey dia beri ya, main okey dia berfungsi, main okey penemu dia. Anak sekali-kali kepapas penemu. Tambahnya, kawasan Kemenar yang memiliki 286 buah rumah panjang dan kampung masih mempunyai banyak tanah kosong belum dimajukan yang perlu dibangunkan oleh penduduk setempat agar memberi pulangan lumayan kepada mereka. Beliau memberitahu demikian pada Majlis Penangguhan Taklimat Progres Projek Infrastruktur Daerah Sebauh, anjuran Persatuan Ketua Kaum Daerah Sebauh. Pemeriksaan dan pemantauan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP Sarawak mendapati harga sayur yang mengalami kenaikan hingga 20%, terutamanya melibatkan sayur-sayuran yang diimport dari China. Dalam satu kenyataan, KPDNHCP Sarawak memaklumkan bahawa berdasarkan pemaluman pihak pemborong dan pengimport, faktor utama kenaikan harga sayur import ini berpunca daripada cuaca sejuk di negara tersebut yang telah menjejaskan tanaman sayuran, terutama sayuran jenis berdaun. Selain itu, kenaikan pertukaran mata wang dolar Amerika berbanding dengan ringgit Malaysia turut menjadi faktor kenaikan harga sayuran berkenaan. Pihak pemborong dan pengimport juga memaklumkan kenaikan harga kos penghantaran yang meningkat dan pembukaan ekonomi baru selepas pandemik serta berlakunya penghantaran sayur yang agak lambat dan terpaksa menunggu giliran bagi bekalan daripada pengeluar serta ditambah dengan kos pengangkutan kapal yang telah naik juga menyumbang kepada kenaikan harga sayur berkenaan. Bagi sayur tempatan pula, tiada masalah dari segi bekalan, tetapi bagaimanapun kenaikan harga bagi sayur sawi, kacang buncis, kacang panjang dan cili yang mengalami kenaikan harga dianggarkan di antara 10 ke 20%. Kenaikan harga sayur berkenaan adalah disebabkan musim tengkujuh ketika ini. KPDNHCP Sarawak menambah notis pengesahan maklumat barangan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 telah diserahkan kepada pihak pemborong pengimport yang melibatkan kenaikan harga sayur-sayuran berkenaan dan pihak KPDNHCP Sarawak masih menunggu maklum balas tersebut.
Walau bagaimanapun, pihak pemborong pengimport telah memberi jaminan bahawa situasi berkenaan adalah bersifat sementara dan bekalan serta harga sayur akan pulih seperti biasa pada penghujung bulan Disember selepas cuaca bertambah baik. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Tun Julia di Angkasa Puri. Silakan Tun. Baik, terima kasih Buma untuk laporan dari Sarawak.